Assalamualaikum guys, dan welcome back to my channel Najwa Storytime. Sorry sangat sebab dah seminggu lebih aku tak upload video sebab ada hal yang tak boleh nak dielakkan. So malam ni aku akan ceritakan tentang 3 mall yang berhantu di Malaysia. So tanpa buang masa, jom kita masuk ke cerita seram malam. Kisah yang pertama ni adalah tentang mall yang terletak di Seremban. Mall ni adalah bangunan yang sebelum ni, mall ni adalah bangunan yang terbengkalai lebih 10 tahun. Dan sekarang dah dijadikan mall lah. Mall ni disebut-sebut bila ada satu kabar angin yang dikeluarkan daripada akhbar Chinese. Dalam akhbar tu kata ada seseorang dia pergi toilet. So bila dia pandang dekat cermin toilet tu, ada pantulan sesuatu sosok. Suatu sosok yang menakutkan lah. So bila kejadian tu terjadi dekat mall tu, pihak mall tu ambil tindakan untuk cabut semua cermin yang ada di tandas mall tu. Itu cerita yang pertama. So kisah cerita yang kedua tentang mall yang sama, dan ianya terjadi di panggung wayang mall tu. So masa tu ada beberapa orang remaja pergi nak datang mall tu untuk pergi tengok wayang lah kat situ. So diorang beli tiket macam biasa dan masuk panggung. Bila masuk panggung, tengah layan cerita. Lepas tu salah seorang kawan diorang ni rasa rambut dia macam diusap-usap macam tu. Lepas tu dia pun fikir macam kawan dia ke yang prank dia kan. So dia biarlah. Makin lama makin rasalah usap. So dia pun rasa macam lain macam je kan, macam meremang je. So bila habis je movie kat panggung tu, dia pun bagi tahu kat salah seorang kawan dia. Dia cakap masa dalam panggung tadi, kau ada usik rambut aku ke? Lepas tu kata, nak buat apa pula aku usik rambut kau? So dia cakap masa kita tengah tengok wayang tadi, rambut aku macam kena usap. So kawan dia ni bukalah satu cerita yang tak tahulah siapa yang alami. Satu hari tu sekumpulan remaja juga pergi tengok wayang. So salah seorang kawan dia tu kaki dia direntak dari bawah. Kaki dia bukan rentak terus terduduk ke bawah, tapi direntak lah, macam ditarik kaki dia dari bawah. So dari situ kita tahu ada benda yang tak kena dekat mall tu kan. So siapa-siapa yang duduk area Seremban mungkin tahu mall tu. Dan mall tu juga pernah dibuat filem. Aku tak tahu tahun bila, tahun ni atau tahun lepas. Mall tu pernah dibuat filem bertajuk Town Mall. So kau rasa yang buat tu kerja manusia ke?
kita move on ke cerita yang kedua. So mall yang kedua ni terletak di Johor Bahru. So siapa-siapa orang Johor mungkin tahu mall ni. Mall yang bukan mall lah, tapi bekas mall. So mall ni dibuka tahun 2017, 28 hari bulan 1 2017. Mall ni sebelum tu adalah sebuah bangunan yang terbengkalai, bangunan usang. Ada yang kata bangunan ni adalah bangunan berhantu. So sebelum bangunan ni dijadikan mall, bangunan ni adalah satu bangunan, satu projek untuk mendirikan kompleks pejabat. So bila masa tu ekonomi agak jatuh, so projek tu terhenti dekat 20 tahun macam tu. So tahun 2017 bangunan tu diubah suai untuk dijadikan mall. So mall tu sekarang adalah bangunan yang tidak digunakan lagi. Mall tu dah pun ditutup lah. So kisah seramnya bukan tentang macam kisah yang pertama tadi, mall masih dibuka, tapi ini adalah mall yang telah ditutup. So yang selalu terkena ni adalah orang luar, orang bukan asal dari Johor lah, yang datang ke Johor mungkin untuk makan angin mungkin. So cerita yang pertama ni adalah kisah satu family dari Singapura yang datang ke Johor untuk datang ke rumah saudara dia. So satu hari tu dia bertolak daripada Singapura ke Johor Bahru. So diorang sampai ke Johor tu waktu agak malam. Bila dah sampai tu on the way ke rumah saudara diorang tu, diorang dari jauh diorang nampak satu bangunan yang agak meriah dengan lampu-lampu. So makin dekat barulah diorang tahu yang itu adalah satu mall yang baru buka. So diorang putuskan untuk singgahlah ke mall tu. Dan keadaan mall tu tak mencurigakan langsung, macam mall biasa. Ada orang, ada kereta, banyak kereta, ramai orang. So diorang masuk dalam mall tu, diorang beli belah, dan mall tu dalam keadaan yang elok lah pada mata dia. Dan dalam mall tu macam mall biasa yang ada pekerja, ada food court semua. So pada masa tu juga family ni berhenti makan dekat food court. Lepas 2 jam diorang habiskan masa dekat mall tu. So diorang pun bertolak balik untuk ke rumah saudara diorang. Masa bertolak balik tu sampai je dekat rumah saudara diorang tu. So diorang cakap minta maaf sebab lambat sampai, sebab tadi singgah ada mall baru buka area dekat-dekat dengan area perumahan awak ni. So saudara diorang ni kata, mall apa yang buka malam-malam macam ni? So dia kata ada mall dekat dengan perumahan ni lah. So dia kata dia duduk area sini, takkan dia tak tahu kan mall yang baru buka. So dia tanya, mall tu area mana? So mall tu area situ. Dan dia cakap mall tu
masih buka dan ramai lagi orang. So saudara dia ni kata mall tu dah lama tutup, dah jadi bangunan tinggal pun. So family ni kata taklah, tadi kita orang baru beli-beli dekat situ, makan-makan dekat situ. So family Singapore ni macam tak percayalah yang mall tu bukan mall lagi sekarang. Dan family dan saudara dia orang ni ceritakan yang mall tu dah tutup tahun 2017 lagi, hujung tahun. So dia macam tak percaya dan dia bawa saudara dia ni pergi ke kereta nak tunjuk lah yang barang-barang yang dia beli tu. So dia buka je bonet, dia nak tunjuk barang yang dia beli tu. Dia orang terkejut. Tak tahu tak dia nampak apa. Dia orang nampak dalam plastik bag yang dia orang beli tu penuh dengan daun kering. Setiap plastik bag semua daun kering, dan duit baki yang dia orang beli barang dekat sana, duit baki tu pun lesap. Tak bertukar lah duit jadi daun ke apa ke. So sesak duit tu. So siapa-siapa yang nak pergi ke Johor, hati-hatilah, especially malam. So kalau lalu area situ ke, hati-hati. Okay, so kita move on ke mall yang ketiga. Okay, kisah yang ketiga ni adalah tentang parking mall. Dan kisah ni adalah daripada pengalaman seseorang sendiri. Dan kisah ni tentang hantu Proton Saga dekat parking mall tu lah. So mall ni adalah parking mall ni adalah mall yang terkenal juga dekat Johor Bahru. So untuk cerita ni dihaskan untuk siapa-siapa yang selalu tengok midnight movie. So harus tengok video ni. So cerita ni adalah tentang seorang lelaki yang jarang tengok wayang lah. So bila dia nak tengok wayang, dia akan ambil midnight movie. So satu hari tu dia nak tengok wayang. So lepas dia shift petang dia pergi book tiket wayang tu. And then bila sampai, so bila dah malam tu dia pergi ke mall tu lah untuk tengok wayang. Dan dia ambil parking dekat mezzanine, di tingkat mezzanine. So aku tak tahu tingkat mezzanine ni tingkat apa, tapi tingkat mezzanine ni agak jauh daripada parking tingkat mezzanine ni agak jauh untuk ke mall. Perlu naik tangga baru sampai ke mall. So dia parking dekat tingkat ni. Tingkat ni memang kosong. Cuma ada satu kereta je. Itu pun kereta yang dah tersadai lama, iaitu kereta Proton Saga. So masa dia datang tu, dia ambil parking selang 2 tapak daripada kereta Saga tu. So dia pun tak ambil pot lah tentang kereta Saga tu. Dan dia just pandang je, tengok macam kereta Saga tu macam dah tersadai lama dekat situ. Tayar pun dah kempis, memang dah pancit habis lah. Then dia pergi tengok wayang semua. So lepas habis je wayang dia, dah habis movie dia pun pergi bayar tiket and turun ke mezzanine parking tu balik. Sebelum sampai ke kereta dia kena lintas depan kereta Saga tu dulu.
So masa dia lintas tu, dia tengoklah keadaan kereta Saga tu. Keadaan kereta Saga tu dengan bodi kereta tu berdebu. Dia punya tingkap pun macam dah berlumut. So dia tak ambil pot lah, dia biar je. Then dia pergi ke kereta dia. Dia buka nak buka lock kunci dia lah. So tengah dia buka lock kunci dia tu, dia dengar kereta Saga tu macam bergoyang. Then dia pandang belakang. Kereta Saga tu just macam tu je. Then dia buat tak tahu je. Lepas tu dia dengar ada satu suara perempuan yang berkata, "Tolong!" So dia fikir ada orang nak takut-takutkan dia mungkin, dan dia biarkan je. Lepas tu dia masih lagi tengah buka pintu tu, dan dia dengar lagi sekali, "Tolong." So dia tak fikir panjang. Dia terus ambil steering lock dia dalam kereta, dan dia pergi dekat dengan kereta tu, sebab dia fikir mungkin ada seseorang yang terperangkap ke dalam kereta tu. So dia tengok, baru dia perasan ada tulisan "tolong" dekat cermin kereta tu. So bila dia nak padam tulisan "tolong" tu, rupanya tulisan "tolong" tu daripada dalam kereta, daripada cermin yang berlumut tu. Maksudnya tulisan tu daripada dalam kereta, bukan daripada luar. So dia tak sure yang tulisan tu memang ada daripada dia datang mula-mula tadi atau baru ni. Dan dia rasa mungkin ada orang terperangkap kat dalam tu. So dia jerit ke tepi. Dia nak pecahkan cermin ni. So dia pecahkan cermin tu, dan dia buka lock tu dari dalam. Dia buka je pintu. Dia tengok dalam kereta tu tak ada siapa-siapa, kosong. Dan keadaan dalam kereta tu memang dah teruk lah. Memang dengan mungkin buku kereta tu bocor. Memang dah teruk dalam kereta tu. Memang seat dia dah teruk lah. Dan masa dia cek kat dalam kereta tu, mungkin ada apa-apa. Dan dia dengar lagi suara tolong dekat dalam bonet kereta pula. So dia bergegas ke tempat driver. Dia buka yang lock, bukan lock, dia buka yang tempat apa tu, tempat buka bonet tu kan, ada tempat tu. So dia buka je, and dia pergi ke bonet. Dia buka bonet, dia tengok tak ada siapa-siapa. Dan dia masih positif. Dia fikir mungkin orang yang minta tolong tu dah keluar dulu sebelum dia datang situ. Tapi tak mungkin kan, sebab terlampau cepat. So dia pun dan masa tu dia dah rasa meremang dekat belakang tengkuk dia. Dan dia rasa macam tak sedap badan. Masa dia tengah check dekat bonet kereta tu, check apa-apa yang ada, mungkin ada kesan-kesan orang dikurung kat dalam tu ke. So tiba-tiba, tahu tak panjang tak kan? So tiba-tiba ada seorang pak guard sapa dia daripada belakang. Dia tanya, "Cik buat apa kat parking ni malam-malam?" So dia kata dia baru lepas tengok movie, midnight movie. So dia nak balik lah. Dan dia dengar ada perempuan minta tolong daripada kereta ni. Dan dia ceritakanlah apa yang dia dengar, apa yang dia alami tadi tu. So Pak Gad ni kata kereta ni memang dah lama dekat sini. Dan kereta ni pun memang agak keras. Setiap kali Pak Gad ni, setiap shift diorang, bila diorang round dekat area parking lot tu,
Memang kalau sampai je dekat kereta tu, memang diorang akan rasa lain macam. So lelaki ni tanya, kenapa tak tarik je kereta ni, kenapa biar kat sini? So Pak Gan ni kata kereta ni kereta curi dan suspek dia pun dah ditangkap. So kereta ni tak ada siapa yang tuntut, so dibiarkan dekat sini berbulan-bulan, dan tak ada siapa yang nak bawa balik ke, nak tarik ke kereta tu. So lelaki tu pun tak tanya banyak lah. So dia pun nak balik, dan Pak Gad tu ada pesan kat dia, dalam perjalanan tu, dalam perjalanan balik tu, baca-bacalah apa yang patut. So dia pun yelah, dia kata. Dan dia balik dan di dalam perjalanan balik, dia rasa ada benda dekat seat belakang dia. Dia rasa ada macam ada seseorang dekat seat belakang dia yang memerhatikan dia. So dia tak habis-habis tengok cermin belakang. Dia tengok. So sampai satu ketika tu, dia pun dengar satu suara ni. So dia dengar suara tu, dia pun jadi tak tentu arah. Dia baca pun dah tengah terbalik, dan dia pecut kereta dia balik. Sampai je rumah, dia terus selubung selimut dekat dalam bilik dia. So dia kata dia demam seminggu lebih, dan lepas je dia baik demam seminggu lebih tu, dia pergi balik dekat parking lot tu, dan dia tengok kereta tu dah tak ada. Mungkin kereta tu dah ditarik mungkin. So itu je cerita dia. So siapa-siapa yang suka sangat tengok midnight movie tu, so aku sarankan pergi parking dekat so parking lah dekat tempat yang banyak kereta. Jangan parking dekat tempat sunyi. Dan nak pula yang tengok midnight movie tu seorang-seorang kan. So mana tahu ada je yang memerhati, tak tahu. So sampai situ je cerita aku. So kalau korang suka dengan cerita aku, please like and comment. Jangan lupa subscribe juga. Pada siapa yang belum subscribe, please sangat subscribe supaya aku boleh buat cerita banyak-banyak untuk korang. So sampai situ je cerita aku. Assalamualaikum. Malam. Bye.